Beras merupakan makanan roji yang banyak ditanam di Malaysia. Beras merupakan sumber karbohidrat yang memberikan tenaga dan membekalkan nutrien penting untuk badan. Peningkatan harga beras di Malaysia akan memberikan kesan kepada kehidupan harian berjuta-juta penduduk di Malaysia dan dapat menimbulkan persoalan tentang kestabilan sekuriti makanan negara. Kesan negatif yang dihadapi oleh rakyat Malaysia terutamanya peniaga makanan yang sangat bergantung kepada beras dan terpaksa menghadapi peningkatan kos dan pengurangan keuntungan. Dalam masa yang sama, kenaikan harga beras juga telah memberi kesan yang ketara kepada belanjawan isi rumah, terutamanya bagi keluarga yang berpendapatan terhad dan rendah. Kesannya, kuasa beli rakyat akan berkurang dan kos sara hidup juga akan meningkat. Krisis beras ini sudah pun berlaku sejak 1971, maka diwujudkan Lembaga Padi dan Beras Negara LPN, satu badan yang lebih fokus untuk menjaga padi dan beras negara pada ketika itu. Namun, ianya sudah dibubarkan dan Bernas mengambil alih pada tahun 1996. Walau bagaimanapun, Bernas hanya bertanggungjawab untuk mengimport beras putih. Dari segi dasar penguatkuasaan, polisi masih lagi di bawah Kawal Selia Padi dan Beras KPB yang kini di bawah KPKM. Namun begitu, sejak 1 September lalu, isu bekalan beras dan harga beras kembali menjadi topik perbualan ramai, lalu mengundang kebimbangan pengguna mengenai kos sara hidup. Hal ini kerana Padi Beras Nasional Berhad iaitu Bernas yang menyelaraskan harga jualan beras putih import kepada RM3,200 1 tan metrik berkuat kuasa mulai 1 September. Nama saya Siti Syafiqah Najwa, nama metrik saya 29290. Bahagian yang saya akan bentangkan adalah merupakan perbincangan isu tentang kajian yang kami lakukan. Setelah membuat perbincangan isu, kami mendapati pelbagai faktor menjadi penyebab kenaikan harga beras. Antara penyebab berlakunya kenaikan harga beras ini adalah disebabkan peningkatan kos pengeluaran, jangkaan pada harga masa hadapan dan juga adalah disebabkan oleh permintaan yang tinggi oleh orang ramai. Faktor pertama mengapa berlakunya kenaikan harga beras adalah disebabkan peningkatan dalam kos pengeluaran. Dapat diketikkan sebagai dua kos pengeluaran yang kami dapat pertimbangkan, iaitu daripada peningkatan kos pengeluaran kos buruh dan juga kos input. Contoh bagi kos buruh adalah berlaku peningkatan jumlah penggunaan atau pengambilan buruh dalam proses untuk mengeluarkan beras. Oleh itu, bagi menampung pembelanjaan kos, maka harga beras yang akan dikeluarkan atau akan dikenakan akan diletakkan dengan harga yang tinggi. Kerana mata pertimbangan adalah untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Seterusnya ialah tentang jangkaan pada masa hadapan. Apabila kerajaan mengumumkan tentang peningkatan harga beras, maka firma telah membuat keputusan untuk mengurangkan penawaran beras di pasaran. Seperti mana yang semua orang tahu bahawa matlamat firma adalah untuk memaksimalkan keuntungan mereka, maka firma akan mengeluarkan atau menawarkan lebih banyak pengeluaran beras ataupun kuantiti beras pada masa hadapan, iaitu pada waktu harga beras sudah meningkat, supaya mereka mendapat keuntungan lebih lagi dengan menjual beras itu pada harga lebih tinggi. Oleh itu, sewaktu firma mengurangkan kuantiti penawaran beras di pasaran sebelum berlakunya peningkatan harga itu, maka permintaan beras pada ketika itu adalah tinggi dan boleh menyebabkan berlakunya peningkatan harga beras. Bagi faktor permintaan yang tinggi berkait apa juga dengan faktor jangkaan harga pada masa hadapan, iaitu sewaktu kerajaan mengumumkan tentang peningkatan harga beras, maka kuasa beli pada ketika itu akan meningkat disebabkan oleh ramai pengguna yang ingin membeli beras pada harga yang biasa sebelum harga beras itu meningkat. Firma ketika itu juga telah menghadkan penawaran mereka, iaitu penawaran beras di dalam pasaran, menyebabkan jumlah permintaan terhadap beras pada ketika itu meningkat. Dalam masa yang sama, firma juga dapat mengenakan peningkatan harga beras disebabkan oleh permintaan yang terlalu tinggi. Kenaikan harga beras di Malaysia akan mempengaruhi kuasa beli rakyat, di mana hal ini akan memberi impak yang besar terutamanya kepada golongan miskin tega dan B40. Dasar fiskal merupakan salah satu dasar yang kerajaan jalankan bagi mencapai objektif dari segi kebajikan, pertumbuhan, pembangunan dan keseimbangan agihan harta. Dasar fiskal ini merupakan dasar yang melibatkan perbelanjaan kerajaan dan hasil, iaitu struktur pencukaian. Ketika negara sedang dilanda masalah kenaikan harga, kerajaan akan melaksanakan dasar fiskal menguncup, iaitu dengan mengurangkan perbelanjaan kerajaan. Pengurangan perbelanjaan kerajaan ini dapat membantu untuk mengurangkan tekanan fiskal dan memastikan kewangan negara berada dalam keadaan yang stabil. Kerajaan juga dapat mengelakkan berlakunya peningkatan defisit fiskal yang terjadi disebabkan oleh tindakan pemberian subsidi atau bantuan kepada rakyat secara berlebihan. Pemberian subsidi beras masih lagi wajar untuk dilakukan oleh kerajaan, tetapi perlu diselaraskan untuk memastikan penggunaan yang lebih efektif. Bagi struktur pencukaian pula, kerajaan perlu meningkatkan kadar cukai bagi mencapai keadaan ekonomi yang stabil. Apabila berlakunya peningkatan harga barangan umum, kerajaan perlu mempertimbangkan keperluan untuk mengenakan cukai tambahan sebagai sumber pendapatan tambahan bagi kerajaan.
Antara jenis cukai yang dikenakan oleh kerajaan boleh dirangkumi dalam pelbagai jenis seperti cukai barang dan perkhidmatan iaitu GST, cukai penggunaan bahan api atau cukai lain yang berkaitan dengan produk tertentu. Pendapatan yang diperoleh melalui kenaikan cukai ini boleh digunakan untuk menyokong program-program yang diperlukan seperti subsidi beras, bantuan kewangan kepada golongan miskin ataupun pembangunan infrastruktur pertanian. Hal ini sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban rakyat dalam menghadapi isu kenaikan harga beras ini. Nama saya Nur Aisyah binti Mokhtar, nombor matrik 292094. Saya akan menerangkan perbandingan di antara negara Malaysia dan negara Thailand dalam pengeluaran beras. Pertama yang boleh kita bandingkan di antara negara Malaysia dan negara Thailand adalah dari segi teknologi. Perbezaan besar dalam pengeluaran beras antara Malaysia dan Thailand pada tahun 2019 disebabkan oleh pendekatan dan aplikasi teknologi yang berbeza. Malaysia memfokuskan kepada sektor perkhidmatan, pembuatan dan komunikasi, sementara Thailand menumpukan kepada teknologi dalam sektor pembuatan, elektronik, pelancongan dan terutamanya pertanian. Thailand mempunyai keupayaan lebih tinggi dalam menghasilkan beras disokong oleh teknologi pertanian canggih, infrastruktur irigasi terkini dan variasi benih padi yang lebih baik. Walaupun menunjukkan komitmen dalam meningkatkan hasil pertanian menghadapi cabaran dalam pengeluaran beras. Thailand mampu mengekalkan harga beras tempatan rendah dengan bekalan yang mencukupi, sementara Malaysia bergantung kepada import beras yang menyumbang kepada peningkatan kos sara hidup. Jurang besar dalam hasil pengeluaran beras antara kedua-dua negara ini mempengaruhi harga beras tempatan dan akhirnya mempengaruhi kos sara hidup di Malaysia. Seterusnya, perbezaan dari segi ekonomi. Pengeluaran beras di Thailand dan Malaysia mengalami perbezaan yang ketara dari tahun 2019 hingga tahun 2021 disebabkan oleh impak ekonomi dan terutamanya wabak COVID-19. Kedua-dua negara mengalami kesan sekatan perdagangan antarabangsa mengakibatkan Thailand mampu memelihara pengeluaran padi dalam negeri tanpa bergantung kepada import beras. Ini menjadikan Thailand mampu mencatatkan jumlah pengeluaran padi yang tinggi pada tahun 2020 berbanding Malaysia yang bergantung kepada import beras dari luar negara. Malaysia, meskipun memiliki tanah yang sesuai untuk pertanian padi seperti di Kedah, masih bergantung kepada import beras untuk memenuhi permintaan dalam negara. Sekatan aktiviti ekonomi terbuka pada tahun 2020 menyebabkan Malaysia bergantung sepenuhnya kepada pengeluaran dalam negara. Hal ini meningkatkan harga barang dan menurunkan kuasa beli rakyat, walaupun perubahan dalam kuasa beli untuk barang keperluan tidak begitu ketara. Sekali perbandingan tentang pengeluaran beras di Thailand dan Malaysia dari segi musim. Perbezaan besar pengeluaran beras antara kedua negara adalah hasil dari keadaan cuaca yang berbeza dalam penanaman padi. Thailand mengalami iklim tropika yang stabil, memberi keadaan baik untuk pengeluaran padi yang konsisten sepanjang tahun. Sebaliknya, Malaysia menghadapi variasi cuaca yang tidak stabil seperti banjir dan kemarau, yang membawa ketidakpastian dalam hasil tanaman padi. Malaysia, cuaca yang tidak menentu telah mengganggu pasaran beras tempatan dan menyebabkan beberapa penduduk menggunakan beras import yang mungkin mahal. Di Thailand, kemarau dan cuaca ekstrim boleh mengancam pengeluaran beras, meningkatkan harga dan memberi impak negatif kepada ekonomi. Assalamualaikum, saya Erika Zahatul Syakira binti Cik Sofi. Nombor matrik saya ialah 288175. Saya ingin berkongsi tentang inisiatif penting yang diambil oleh Kerajaan Malaysia dalam sektor pertanian. Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan inisiatif pengeluaran padi 5 musim untuk meningkatkan produktiviti dan ekonomi pesawah. Tujuannya adalah memberi pendapatan lebih kepada pesawah, terutamanya golongan B40, serta meningkatkan hasil pengeluaran padi dan bekalan beras negara. Kerajaan inisiatif ini bergantung kepada sokongan teknikal, prasarana seperti bekalan air yang mencukupi dan kerjasama pesawah. Seterusnya, kenaikan harga beras memberi impak besar terutama kepada golongan berpendapatan rendah. Langkah untuk menangani masalah ini termasuk peningkatan pengeluaran beras tempatan, bantuan kepada petani dan penyediaan stok nasional. Tujuan utama adalah untuk memastikan kualiti kehidupan yang baik dan akses kepada makanan yang mencukupi dengan harga yang berpatutan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Hidayah binti Isa, nombor matrik 292457. Saya akan membuat sedikit kesimpulan berdasarkan tugasan kajian kami iaitu yang berkaitan dengan peningkatan harga beras. Kenaikan harga beras boleh membawa kesan yang meluas kepada kos sara hidup.
Sebarang turun naik harga beras boleh membawa kepada peningkatan tekanan kewangan, peningkatan tahap kemiskinan dan potensi ketidakstabilan sosial dan politik. Kesannya, ini akan memberikan kebimbangan segera tentang kemampuan makanan, menjejaskan peruntukan belanjawan, kadar inflasi dan dinamik perdagangan global. Kerajaan dan penggubal dasar juga turut memainkan peranan penting dalam menangani cabaran ini dengan melaksanakan langkah-langkah untuk menstabilkan harga makanan, memastikan keselamatan makanan dan menjaga kesejahteraan rakyat mereka. Strategi seperti subsidi dan cukai adalah penting dalam mengurangkan kesan buruk turun naik harga beras. Selain itu, ia juga mampu untuk memupuk amalan pertanian yang mampan dan mempromosikan sumber makanan yang pelbagai serta dapat menyumbang kepada daya tahan yang lebih besar dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi yang berkaitan dengan harga makanan ruji. Akhir sekali, pendekatan yang mapan dan holistik adalah perlu untuk menangani interaksi antara harga beras dan kos sara hidup dengan tumpuan untuk menggalakkan keselamatan makanan, mengurangkan kemiskinan dan memupuk kestabilan ekonomi pada skala nasional dan global. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.